Saudara, ungkapan yang sering kita dengar diperkatakan oleh pemimpin dan tokoh bahasa iaitu pupus bahasa, pupuslah bangsa. Disuruh itu, kita perlu mempertahankan serta memperkasakan bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan, dan dalam Penyata Razak juga menyebut bahawa bahasa Melayu adalah bangsa pengantar dalam sistem pendidikan negara serta perlunya kita mempertahankan bahasa rasmi. Jadi persoalannya, apakah langkah yang boleh diambil bagi memartabatkan bahasa Melayu ini sebagai bahasa ilmu? Bagi membincangkan topik itu pada hari ini, kita bersama dengan Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Supian, Timbalan Ketua Setiausaha Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum yang berbahagia, Datuk. Assalamualaikum, Cik Syah. Alhamdulillah. Kalau kita ikutkan hari ini, topiknya memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Secara mukadimahnya, mungkin yang berbahagia, Datuk boleh terangkan. Umumnya kita tahu bahasa ni adalah kita nak berkomunikasi. Kalau tak ada bahasa, dan macam mana kita nak komunikasi? Betul. Tapi di dalam konteks di Malaysia ni sendiri, bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan, bahasa rasmi kita. Kan? Jadi bahasa Melayu adalah bahasa komunikasi kita. Ada slogan dulu yang kita pernah gunakan, bahasa jiwa bangsa. Ya. Jadi setiap bangsa ada bahasa dia, dan di Malaysia bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Dan bila kita berkatakan tentang bahasa ilmu, ilmu itu ada satu dan kajian ataupun satu perkara yang kita nak menyampaikan hasil penemuan. Jadi kita memerlukan bahasa untuk kita sampaikan penemuan-penemuan tersebut. Jadi dalam konteks di Malaysia ni sendiri, bahasa Melayu adalah bahasa yang kita nak mengutamakan di Malaysia ni sendiri. Baik, kita nak angkat bahasa Melayu itu sebenarnya, dan juga baru-baru ini kita dapat lihat yang membagi Datuk, isu bahasa Melayu ini sebenarnya telah menjadi perhatian ramai. Dan juga Yang Berhormat Perdana Menteri menekankan penggunaan bahasa Melayu. Jadi secara ringkasnya, boleh Yang Berbahagia Datuk ceritakan sikit apa antara usaha KPT, Kementerian Pengajian Tinggi, dalam memartabatkan bahasa Melayu pada peringkat pengajian tinggi, Datuk? Okey, seperti mana saya rasa semua telah tahu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memang memperjuangkan bahasa Melayu ini sebagai satu agenda penting kerajaan. Dan kita sebenarnya bahasa Melayu ini dah lama dah. Dah menjadi bahasa lingua franca pada satu ketika dahulu, waktu zaman Kesultanan Melaka lagi. Jadi tidak mustahil bahasa ni, bahasa Melayu yang kita sedang gunakan sekarang ni, boleh disebarkan ke serata dunia. Dan kita di Kementerian Pengajian Tingginya telah dipertanggungjawabkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk kita meningkatkan dari segi penggunaannya di peringkat institusi pengajian tinggi lah. Dan sebab di situ ada ramai ahli-ahli akademik kita yang mengajar dan mendidik anak bangsa kita untuk kita sampaikan ilmu tersebut. Jadi itulah mengapa kita merasakan kita di Malaysia ni amat bertuah lah, sebab bahasa yang kita dah guna ni lebih 500 tahun lagi dah. Dan dulu waktu kawasan kita ni kawasan perdagangan, orang datang ke ialah dulu kita tak panggil Malaysia lah kan, tapi orang datang daripada Eropah kan, daripada seluruh pelosok dunia untuk menguasai bahasa Melayu tersebut. Jadi itu kata sekarang ni tugasan kita pula untuk meneruskan perjuangan tersebut. Tak beragungnya sebenarnya kan bahasa Melayu satu masa dulu, dan kalau kita ikutkan kita nak rancakkan lagi Datuk perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita bawakan kepada penonton lensa IPT Profesor Dr. Nur Hasimah Jalaluddin, Fellow Tetamu Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM. Assalamualaikum Prof di talian. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Prof, kalau kita ikutkan hari ini kita bincang berkenaan dengan martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Tahun ini sebenarnya, Prof, merupakan tahun ketiga anugerah tahun ketiga kategori anugerah tokoh akademik bahasa Melayu, sektor teknikal dan juga anugerah tokoh harapan bahasa Melayu dianjurkan. Sebagai ahli jawatan kuasa teknikal anugerah ini, Prof, boleh Prof Dr kupas sikit berkenaan dengan dua kategori ini? Silakan, Prof. Terima kasih Cik Syarul.
Sebenarnya anugerah ini telah bermula pada tahun 2012 hanya untuk anugerah tokoh akademik bahasa Melayu. Tapi setelah 10 tahun, pihak kementerian telah meluaskan anugerah ini kepada anugerah tokoh bahasa Melayu sektor teknikal dan anugerah tokoh harapan akademik bahasa Melayu. Jadi apa beza antara anugerah tokoh akademik bahasa Melayu dengan kedua anugerah yang baru ini? Okey, tokoh akademik bahasa Melayu sektor teknikal, kita tahu ramai yang mereka yang berada di sektor teknikal menggunakan bahasa Inggeris. Tapi ada juga pensyarah-pensyarah yang sangat tinggi mengatakan modul dan dalam bahasa Melayu. Jadi maksudnya ada ruang untuk mereka dinilai untuk memenangi hajat tokoh ini. Jadi kita meletakkan syarat sesiapa yang ingin memohon tokoh akademik bahasa Melayu sektor teknikal mestilah telah berkhidmat sekurang-kurangnya 11 tahun secara kumulatif di Politeknik, College Community dan Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Community. Ini Cik Syarul ramai pensyarah-pensyarah di Politeknik, di College Community yang boleh masuk tanding untuk tokoh sektor teknikal. Okey, kemudian kita ada satu lagi anugerah harapan bahasa Melayu yang kita sasarkan kepada golongan pensyarah muda yang berkhidmat tidak melebihi 13 tahun di Universiti Awam dan berumur 40 tahun ke bawah sebagai usaha melahirkan pelapis cendekiawan yang memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Jadi saya ingin menambah sikit Jarul. Kita kena betulkan persepsi pemohon-pemohon ini. Apabila kita mengatakan tokoh akademik bahasa Melayu, ramai beranggapan yang boleh memohon hanya orang sastra, orang pengajar bahasa Melayu dan orang budaya Melayu. Sebenarnya tidak. Kita butuh kepada semua dan sekiranya pemohon memenuhi kriteria yang kita tetapkan, kita akan memenuhi syarat titik ambang secara minimum, maknanya 8 ke atas, maka kita terima sebagai teman. Itu dia dua kategori baharu yang kita kenalkan sebagai motivasi kepada orang muda untuk bergiat dalam penulisan dalam bahasa Melayu demi memperkasakan bahasa Melayu. Itu dia Syarul. Okey, baik. Suara Prof mungkin ada kadang-kadang tersekat dan tak berapa jelas. Mungkin Prof boleh cari tempat yang mungkin Prof di angkasa mungkin. Kami di angkasa Puri, Prof di angkasa kami tak tahu. Tapi mungkin Prof boleh cari satu kawasan yang agak terang untuk kami boleh bersama dengan Prof. Mungkin soalan kepada yang berbahagia Datuk, bolehkah anugerah ini sebenarnya, anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini membantu ahli akademik untuk memperkembangkan usaha dalam mendaulatkan bahasa Melayu bagi Datuk? Kita di kementerian adalah menjadi hasrat kepada Kementerian Pengajian Tingginya sebagai salah satu pencetus dan supaya kita dapat menggalakkan lebih ramai akademik untuk menyertai pertandingan ini sebagai salah satu motivasi atas segala usaha yang telah mereka laksanakan sebagai pendidik dan mengajar dan mencuba untuk memartabatkan bahasa Melayu ini sendiri. Dan kita rasa dia ada memberi sumbangan tersebut. Dan penekanan seterusnya, galakan seterusnya, yang itu yang kita harapkan, apa yang kita usahakan seperti yang mana yang Prof telah sebut tadi. Kita ada 3 kategori tadi dan kita ada yang dinamakan sebagai anugerah tokoh akademik. Lepas tu kita ada anugerah tokoh harapan dan satu lagi anugerah untuk sektor teknikal tadi. Okey, baik. Mungkin banyaklah yang kita nak kupas berkenaan dengan martabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga kita nak bercakap berkenaan dengan anugerah tokoh akademik bahasa Melayu ini. Mungkin kita boleh pecahkan apa keistimewaan yang berbahagia Datuk. Tapi kita nak berehat seketika. Kita pun nak bersama dengan Prof. Mungkin Prof sudah berada di landasan yang betul. Kita akan kembali selepas ini dalam Lensa IPT.